Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang bila kita fikir ni, kadang-kadang dia tak rasa kata tenang, mungkin dia rasa mungkin timbul rimas dan sebagainya. Ada seorang murid ni, tuan-tuan sekalian, dia pergi guru dengan seorang syekh. Jadi syekh ni suruh dia ambil air kat sungai tepi surau, masuk kat dalam kolam. Dan syekh kata tu ambil tu dia panggil macam raga yang dibuat daripada rotan, tuan-tuan sekalian. Dah lama tak guna, dah berlumut lah, tuan-tuan sekalian, raga tu. Dia pun pergi ambil air daripada sungai. Jadi bawa pergi kat kolam. Sampai kat kolam, tuan-tuan sekalian, kering. Melitik penuh daripada raga buat, daripada rotan. Angkut pergi ambil, bawa sampai kat kolam, hampir kering lah, tuan-tuan sekalian. Jadi dia mengadu kat guru dia, Syekh, saya rasa macam tak ada makna kan, kerja saja. Syekh kata, cuba kamu tengok harga tu, bekas itu. Tadi kamu ambil kan berlumut, sekarang dah bersih lah maksudnya. Itu juga hati kita kadang-kadang kadang-kadang ada mood yang alhamdulillah, ada mood yang tak bagus. Tapi dengan zikrullah ni dia membersihkan juga hati kita. Dia memberi kesan juga kepada hati kita, menguatkan hati kita, mengukuhkan hati kita, membawakan hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana air yang membersihkan raga ataupun bekas tadi, tuan-tuan. Dan dalam orang di barat, tuan-tuan, dia sebut kita hidup ni zaman sekarang ni zaman yang seperti mana tug of war, seperti mana lawan tarik tali. Satu pihak iaitu stres dan satu pihak lagi ialah tenang. Kalau kita tengok keadaan sekarang, siapa yang menang, yang mana kuat? Pastinya stres yang kuat dalam kehidupan sekarang, zaman kita sekarang ni. Pastinya pada lawan tarik tali, stres pastinya menang berbanding dengan tenang, tuan-tuan. Jadi macam mana nak seimbangkan antara stres dengan tenang ini dalam zaman yang mencabar ini, tuan-tuan, maka mereka memberi cadangan, suggestion, iaitu dengan remembrance of God, iaitu dengan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kalau yang tak ada agama ni, dia tak kata God, dia tak kata Tuhan lah, dia ada zikir masing-masing, dia ada zikir masing-masing, tuan-tuan. Balik kepada dalam konteks kita ni, iaitu dengan zikrullah. Begitu juga, tuan-tuan, fikiran kita ni dia sentiasa berjalan dan sentiasa aktif. Maksudnya sebab itu sampai jaga-jaga, when you are with people, take care of your mouth. Jika kita bersama dengan orang, jaga-jaga kita punya mulut. But when you are alone, take care of your mind. Dan bila mana kamu berseorangan, jaga-jaga dengan fikiran kamu. Fantastik. Fikiran kita ni dia kadang-kadang sangat kreatif, tuan-tuan. Apa yang kita tidak minta, kadang-kadang suggestion yang itu memusnahkan. Dan pastinya di sebalik itu adalah iblis yang membisikkan min syarril waswasil khannas, yang membisikkan was-was. Jadi macam mana kita nak halang, tuan-tuan? Dia dalam Buddha, term yang digunakan iaitu papanka. Papanka ni maksudnya monkey. Mind is like monkey, jumping from one branch to another branch. Dia tak boleh duduk diam, tuan-tuan, sebab dia sentiasa aktif, tuan-tuan. Jadi kita kena bagi sesuatu supaya dia diam. Kalau monyet kita bagi pisang, tuan-tuan. Tetapi pikiran kita, iaitu kita beri zikrullah, ingat kepada Allah, maka fikiran kita akan tenang, tuan-tuan. Sebab itu pentingnya zikrullah, sentiasa ingat Allah. Kita jangan tunggu sakit dulu. Sekarang ni banyak zaman sekarang ni ramai orang yang buat aduan hypertension, stres dan sebagainya, tuan-tuan. Dan kadang-kadang stage yang agak serius dan susah, terpaksa makan ubat dan sebagainya, tuan-tuan. Dan bila dia melibatkan kes yang serius ni, kadang-kadang payahlah, tuan-tuan. Sebab tu konsep kita al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention is better than cure, maksudnya
Iaitu sebelum kita kenal, sebelum kita pantaskan menjadi sesuatu yang serius, sesuatu yang kronik, psikosis, pantaskan, maka elaklah kita berjaga-jaga. Iaitu bagaimana kita nak berjaga-jaga, iaitu dengan zikrullah, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang bila Allah Taala kasih kepada hamba-Nya, pantaskan bila kita terlalai, Allah Taala akan goncang kita, Allah Taala akan ketuk kita, Allah Taala akan cubit kita. Bagaimana? Iaitu dengan ditimpakan ujian. Untuk apa? Untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi atasnya kalau kita dah lalai misalnya, teruk dah atasnya, tertekan dan stres pada waktu itu untuk kita kembali, ya boleh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat suka, Allah Taala Maha Pengampun, dan Allah Taala sangat gembira kepada mereka-mereka yang kembali kepada-nya. Tapi atasnya payahlah, maksudnya sukar berbanding dengan kalau kita sentiasa ingat Allah. Sebab itu kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, biarlah kalimat terakhirku, la ilaha illallah, akhir kalamku la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, lidah ni dia kalau dia nak sebut, dia hanya sebut sesuatu yang mana mendapat arahan daripada hati. Lidah tak boleh sebut sendiri. Lidah hanya melaksanakan arahan daripada hati. Kalau dalam hati kita jangan-jangan ingat Allah, lalu sering lupa Allah, tidak berzikir kepada Allah, bagaimana lidah boleh menyebut ataupun mengingati Allah? Sebab lidah hanya melaksanakan arahan daripada hati. Sebab itu kalau kita sentiasa ingat Allah, insya-Allah maka akhir kalam kita insya-Allah dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung dengan tajuk Ar-Riya, masih lagi dengan tajuk Ar-Riya daripada kitab Bimbingan Mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pada bulan yang lepas kita baca hadis yang panjang, tertaksdan hampir 2 muka surat hadis yang panjang, yang menunjukkan bahawasanya amalan kita ini akhirnya sia-sia saja kalau kita tidak jaga hati kita daripada penyakit hati, riya, ujub, semua ini penyakit hati tertaksdan yang akhirnya memusnahkan amal baik kita. It is a waste of time. Dan berapa lama kita beribadat kepada Allah, bangun malam tertaksdan, akhirnya kita sendiri yang memusnahkan amalan-amalan kita dengan tidak menjaga penyakit rohani ataupun penyakit hati tadi tertaksdan. A waste of time. Yang mana lebih utama tertaksdan? Kalau kita ada diberi pilihan tertaksdan, ada makanan yang lazat, dan pada waktu yang sama ada ular yang berbisa, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak fokus kepada yang mana dulu? Nak makan makanan yang lazat ataupun tuan-tuan nak handle dulu ular yang berbisa ini? Agak-agak tuan-tuan pilih yang mana? Nak makankah nak handle dulu ular ni? Lagi kalau makan-makan kena patuk, gone. Jadi tapi terus maksudnya apa? Kita settlekan ular yang berbisa ni, lepas tu kita makan. Begitu juga hati kita. Kita kena jaga benda-benda yang memusnahkan ular yang berbisa, yang akhirnya memusnahkan kita. Kadang-kadang kita seronok buat ibadat, bangun malam zikir, teruskan, tapi teruskan akhirnya tak ada ular. Akhirnya kalau patuk ular, mati tak ada ular. Teruskan. Sebab itu jaga ni, maksudnya kita kena jaga semua hati kita daripada penyakit ini. Antaranya yang kita bincangkan ini adalah riya, maksudnya. Riya ni kata sebenarnya makan lagi amalan kita. Walaupun ada sebesar Ustaz 0.5 ya Ustaz, 0.05 macam DVD DSP. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sikit tak boleh, sebesar debu pun tak boleh. Allah Ta'ala kata aku tak layak, aku tak terima amalan yang berkongsi kepentingan. Dan kita kena faham, Allah Ta'ala dia suruh kita buat, bukan dia nak ambil untung. Allah Ta'ala tak makan untung sikit pun. Semua yang kamu buat, kalau baik, balik kepada kamu. Kalau buruk pun balik kepada kamu. Kamu yang decide
Kamu yang decide maksudnya. Kamu nak baik ke buruk? Kalau baik, kamu buat balik kepada kebaikan kepada kamu. Kalau buruk, balik kepada kamu. Tuan-tuan, aku tak ambil untung. Tuan-tuan, dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala sebut, jika sekiranya semua anak Adam daripada Nabi Adam sampai hari kiamat, sekiranya semua anak Adam daripada Adam sampai hari kiamat meminta kepadaku, semua manusia meminta kepadaku, dan aku tunaikan semua permintaan mereka, ia hanyalah ibarat jarum yang dicelup ke lautan yang menitis itu sahaja nilainya. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala banyak rahmat dia, kasih sayang dia, nikmat dia, tuan-tuan sekalian. Jadi dia tak perlu, dia tak mengharapkan ibadat kita, dia tak mengharapkan maksudnya ketaatan kita. Sebenarnya kita yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketaatan kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kena jaga sungguh. Kita dalam peringkat umur yang macam saya, Nazir dan sebagainya, kita 49, 50 ke atas, sepatutnya tuan-tuan sekalian, dalam fikiran kita, dalam hati kita, Allah is number one lah. Maksudnya number satu, yang lain dah jadi nombor selepasnya, nombor 2, ketiga dan seatasnya, tuan-tuan sekalian. Kenapa masih lagi kita terlalu sangat mencari perhatian manusia, dahagakan perhatian manusia, tuan-tuan sekalian. Sedangkan tuan-tuan sekalian, perhatian Allah itu sangat utama. Sebab kalau kita menjaga perhatian Allah, pastinya perhatian-perhatian yang lain akan terjaga. Perhatian, tanggungjawab kita kepada keluarga terjaga, tanggungjawab kita kepada tempat pekerjaan kita, jiran-jiran kita, semuanya akan terjaga jika Allah yang kita cari. Tapi kalau kita cari selain daripada Allah jadi nombor 2 dan seterusnya, maka ditakuti kita mengabaikan apa yang sepatutnya kewajipan kita. Sebab hati kita diciptakan dengan sedemikian rupa, Allah is number one. Allah is number one. Apa-apa yang mengambil tempat Allah dalam hati kita, maka kita tunggulah Allah Ta'ala akan uji dengan perkara tersebut. Jika harta mengambil tempat Allah nombor 1 di hati kita, maka Allah Ta'ala akan uji kita dengan harta. Jika anak-anak dan keluarga mengambil tempat nombor 1 di hati kita, tempat Allah, maka Allah Ta'ala akan menguji kita dengan pasangan dan anak-anak kita, tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala nak pastikan that is my place, itu tempat dan hanya aku selayaknya berada di situ, tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini, ujian-ujian ini untuk nak mengembalikan kita, meletakkan Allah nombor 1 di hati kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang ikhlas dalam pekerjaannya dengan menafikan segala kehendak dan keinginan selain daripada mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Buat semua kerana Allah, tuan-tuan sekalian, semua kerana Allah. Maksudnya kita convert seluruh adat kita, kebiasaan kita, dilakukan kerana Allah, tuan-tuan sekalian. Ustaz, nanti orang kata apa kita ni apa, tuan-tuan sekalian, apa pentingnya kata-kata orang what is next? Maksudnya kalau orang puji kita, what is next? Apa dia selepas pujian? Orang suka kita, Ustaz, apa dia selepas orang suka, tuan-tuan sekalian? Lepas ni dia mungkin benci pula. Dia sebab, tuan-tuan sekalian, kita ni, there is no such thing for perfection dalam hidup kita ni. Di dunia ini tidak ada yang nama sempurna. Kalau baik, tak semuanya baik. Kalau jahat, tak semua segala-galanya jahat, tuan-tuan sekalian. Dia ada malam, dia ada siang, dia ada sakit, dia ada sihat, dia ada jatuh, dia ada bangkit. Tidak ada yang sempurnanya di dunia ini. Yang sempurna apabila di syurga, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita kena pastikan jangan kita tertipu dengan yang sementara, akhirnya kita dinafikan dengan yang abadi, tuan-tuan sekalian, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buat sesuatu kerana Allah. Walaupun nampak macam kerana sekian, tapi dalam hati kita tahu, dalam hati kita, aku lakukan ini hanya kerana Allah Ta'ala. Kita tolong isteri kita, isteri kita nampak macam kita buat kerana dia, tak, dalam perasan lah.
Kadang-kadang tolong kawan-kawan kan, nampak macam tolong dia, kesian ada tak. Nampak macam dia ucapkan terima kasih tak dalam hati kita. I don't need even your thanks, maksudnya. Sebab aku bukan buat kerana kamu, aku buat kerana Allah. Dan pastinya apa yang kita buat itu balik kepada kita, maksudnya dia akan balik kepada kita. Sebab Allah Ta'ala Maha melihat, dia tak akan miss apa-apa. Dan Allah Ta'ala siapkan ganjaran yang besar. Soalnya Allah Ta'ala itu sifatnya apa? Sifatnya itu pemalu dan pemurah, maksudnya. Pemalu dalam arti kata, bila dia orang minta, bila hamba-Nya minta, dia akan memberi. Dan pemurah dalam arti kata, selalu apa yang kita minta, dia akan bagi lebih. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada seorang syekh, seorang syekh ini dia hebat dan dia melahirkan banyak anak murid yang hebat juga. Dan salah satu anak murid ni satu ketika dia datang di masjid guru dia datang awal, tengok-tengok dia nampak kereta syekh ya, syekh yang hebat ni. Dia kata, ini macam kereta tuan syekh. Buat apa awal-awal ni? Dia datang, dia masuk dalam, tengok-tengok tuan syekh duduk terus tempat ambil wudu, ngangkok duduk terus wudu. Tuan syekh buat apa? Saya buat sesuatu yang Maha melihat suka tengok. Tuan syekh jawab, saya buat sesuatu yang Maha melihat suka tengok. Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat sesuatu, kita suka orang tengok, mungkin Allah Ta'ala tak perlu tengok. You don't need my attention, maksudnya, kamu tak perlukan perhatian aku. Yang kamu perlukan perhatian manusia, aku tak perlukan itu lagi, maksudnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita buat sesuatu, kita kena tanya diri kita, apa yang kita cari sebenarnya. Kalau kita mencari perhatian manusia, Allah tak perlu tengok lagi. Tapi kalau kita mencari perhatian Allah, maka pada ketika itu kita tak perlu perhatian manusia. Dan pastinya Allah Ta'ala tidak akan miss. Allah Ta'ala tidak akan terlepas daripada mengganjarkan atau memberi pahala kepada kita. Kita akan tenang. Manusia kadang-kadang bila dia suka, dia puji kita. Kalau dia nak cari salah, dia jumpa. Biar sebaik mana kita akan cuba menjadi sempurna, pasti kita takkan sempurna. Dan kalau orang nak cari keburukan, dia akan jumpa keburukan. Maksudnya tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala sentiasa kasih sayang, Maha pengampun. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala uji kita, kita akan ada ujian. Kita ambil ujian, dewan ujian, bagi kertas, pemeriksa bagi kertas. Tiba-tiba kita tak boleh jawab. Bila kita tak boleh jawab, pemeriksa, saya tak boleh jawab ni, boleh tak pemeriksa tolong saya? Pemeriksa kata, nampak nak? Kan? Dia bagi ujian, aku minta tolong aku pula jawab. Balik kan? Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Dia bagi ujian kat kita, kita tak tahu nak ke mana. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, tunjukkan jalan aku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat aku minta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah hal aku keseluruhannya ya Allah. Wala takir ila nafsi tarfat ain, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekelip mata. Allah Ta'ala kata, aku lagi suka. Kalau kamu tak boleh jawab ujian, kamu tak tahu, kau panggil aku tunjuk. Tapi atasnya kita suka masih nak tunjuk kepada manusia, perhatian manusia juga yang kita cari maksudnya. Atasnya apa sebenarnya dalam hati kita? Atasnya apa sebenarnya tujuan dalam hidup kita? Atasnya. Sebab itu kalau kita cari perhatian Allah, atasnya hati kita akan tenang. Kita tak peduli dengan apa yang manusia cakap. Kita tak peduli dengan apa persepsi orang lain. Atasnya hati kita akan senang, kita akan bahagia, kita akan damai. Sebab itu kalau kita mencari perhatian manusia, saya nak ucapkan atasnya selamat gelisah, selamat terluka dan dilukai, dan selamat sedih. Sebab itu kehidupan fitrah, kehidupan dunia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu betulkan matlamat kita, tujuan kita mencari semata-mata mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita mencari perhatian Allah, dia tidak akan berlaku namanya dahaga perhatian. Dahaga perhatian ini melibatkan makhluk saja. Sebab makhluk ada waktu dia tengok, ada waktu dia tak tengok. Tapi kalau dalam perhatian Allah, mana ada namanya dahaga perhatian.
Sebab Allah Ta'ala memang maha melihat. I'm with you always. Maksudnya huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Wa kafa billahi syahida. Menghadiri Allah itu menyaksikan. Maksudnya kita tak timbul isu tak ada siapa parti dan tak ada siapa tengok dan tak tengok. Sebab Allah Ta'ala itu maha melihat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, riya adalah berlawanan dengan sikap ini. Riya ini tuan-tuan sekalian iaitu mencari perhatian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tujuan-tujuan lagi. Ada tujuan-tujuan dalam hidup kita. Kita berdiri di hadapan Allah, solat dalam hati kita ada tujuan lain. Kita memberi sedekah tuan-tuan sekalian, dalam hati kita ada tujuan lain. Ada makhluk lain. Bahasa kasarnya curang. Tuan-tuan sekalian, curang. Kita bersama isteri kita, dalam kepala kita ada perempuan lain. Kalau isteri kita tahu macam mana, nasib baik dia tahu. Tapi persoalannya, Allah Ta'ala tahu kamu curang dengan aku, kamu memberi sumbangan dan derma kononnya kerana aku, tapi dalam hati ada tujuan lain. Kamu curang. Maksudnya aku tahu hati kamu. Maksudnya apa ni kamu ni? Atasnya mengolok-olokkan, menghina. Maksudnya kamu berdiri solat, kamu berbuat ibadat, dalam hati ada tujuan-tujuan yang lain. Aku tahu dan aku nampak, aku memberi rezeki yang banyak kepada kamu, tapi ini balasan kamu. Penghinaan apakah ini? Maksudnya yang kamu berikan kepada aku. Maksudnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, riya ni satu dosa yang sangat besar. Tuan-tuan sekalian, dalam satu peringkat Allah Ta'ala sebut dia mengampunkan tuan-tuan sekalian dosa-dosa yang lain melainkan dosa syirik. Tuan-tuan sekalian, dan riya ini adalah sebahagian daripada syirik. Maksudnya nanti kita akan tengok hadis yang mengaitkan riya ini dengan syirik yang kecil. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah menyekutukan sesuatu pun dalam ibadatnya terhadap Allah. Surah Al-Kahfi ayat 110, di penghujung ayat 110 surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Apa maksud pertemuan dengan Tuhannya? Maksudnya nak masuk syurga lah, tuan-tuan sekalian. Sebab kalau nak jumpa Allah, mestilah dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Nak masuk syurga, nak jumpa Allah, maka hendaklah kita melakukan amal soleh. Jangan ada rasa menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena jaga. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan untukku, lalu dikongsikan amalan itu kepada selain dariku, maka terimalah kembali amalan itu. Aku suci daripadanya. Aku adalah amat kaya atas sekalian yang kaya dari segala rupa syirik. Maksudnya tuan-tuan sekalian, ambil balik. Aku tak perlukan kalau bercampur kepentingan. Tuan-tuan sekalian, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita kerja, gaji macam mana kita nak gaji Ustaz? Tuan-tuan dan puan sekalian, kerja kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah. Gaji itu keperluan. Kita tak perlu niat kerana gaji, sebab gaji akan masuk automatik. Tak niat pun dia masuk. Kaki tangan awak, tuan-tuan sekalian, niat kerja kerana Allah, 25 hari bulan cucuk ATM, dia akan keluar gaji. Tapi kalau tuan-tuan cucuk ATM 25 hari bulan tu, tiba-tiba tak keluar duit, tengok-tengok kat skrin dia tulis apa? Niat salah. Jadi tuan-tuan niat nak gaji lah. Sebab nanti tak dapat gaji pula. Tapi setakat ni cucuk keluar. Niat kerana Allah, gaji masuk sopa tu juga. Maksudnya tujuan kita kerana Allah, tapi gaji itu keperluan maksudnya. Jangan jadikan keperluan itu tujuan maksudnya. Pada ketika itu kita dah silap, dan salah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya yang paling aku takuti, akhwafa ni ada wazan af'ala, maksudnya yang paling aku takuti dari segala perkara yang harus aku takuti, kata Nabi, ialah syirik yang kecil. Tuan-tuan sekalian, Nabi dah takutlah. Tuan-tuan sekalian, orang Islam beriman ni disembah pokok, sembah batu. Sebab tak ramai yang buat macam tu, tuan-tuan sekalian, kecuali orang tu ada masalah dalam fikiran dia, tuan-tuan sekalian. Tapi yang Nabi takut,
Para sahabat bertanya, apa dia syirik yang kecil itu? Yang harus aku dia syirik yang kecil? Para sahabat bertanya, apa dia syirik yang kecil itu? Ya Rasulullah, bagi dia menjawab, iaitulah riya. Berfirman Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, setelah sekalian hambanya menerima laporan amalannya, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu perlihatkan amalan kamu kepada mereka di dunia secara riya. Lihatlah, adakah mereka menyimpan apa-apa balasan untuk kamu. Dia mencari kat kita, dia tunjuk kat kita, dia mencari kat kita, dia minta kat kita. Kita pun tak ada apa nak bagi. Sedang kita pun cari dia, nak minta daripada dia juga. Kan tak ada apa-apa yang mampu makhluk mampu berikan. Kadang-kadang di dunia tak mampu nak beri, apatah lagi di hari akhirat. Tapi manusia juga yang kita cari, perhatian manusia juga yang kita utamakan, mengatasi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sesuatu amalan yang dilakukan dengan riya, meskipun riyanya sekadar debu sahaja, sikit saja. Jadi sikit saja Ustaz, tak boleh Ustaz, memang tak boleh. KPI dia jelas. Allah Taala punya KPI jelas, dia beritahu jelas, aku tak terima walaupun sebesar debu. Allah Ustaz, macam mana Ustaz, hati saya Ustaz, macam itu Mus'ab sebut apa ni? Sebut apa engkau bolehlah Rasulullah, aku ni manusia biasa, engkau Nabi bolehlah. Nabi kata apa? Kamu buat apa yang terbaik yang kamu boleh lakukan. Maksudnya buat yang terbaik, pasrah kepada Allah. Dan bila mana Allah Ta'ala akan maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, dia tahu hati kita, dia melihat kesungguhan kita. Itu saja perkara yang harus kita risaukan, bukannya natijah itu Allah punya urusan kita. Saya sebut PDLT, perbaiki diri, lakukan terbaik. PD, perbaiki diri, LT, lakukan terbaik. Yang selebihnya itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takut dan ada harap, khauf dan raja. Waktu nak buat, ya Allah, aku takut ya Allah, nanti amalan aku jadi sia-sia, amalanku musnah ya Allah, aku takut ya Allah. Bagi ada takut. Dan pada waktu yang sama ada harap ya Allah, aku tahu banyak cacat celah dalam amalanku ya Allah, banyak dia punya cacatnya, tapi terimalah ya Allah, aku akan cuba usaha memperbaiki diri, melakukan yang terbaik, terimalah ya Allah. Jadi ibarat burung yang terbang dengan dua sayap yang seimbang, satu sayap sebelahnya nama takut, satu sebelah lagi namanya harap. Selebihnya itu bukan urusan kita, selebihnya itu urusan Allah. Nasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya serendah-rendah riya itu ialah syirik. Sesungguhnya di bawah teduhan arasy pada hari tiada teduhan melainkan teduhan Allah Azza wa Jalla ialah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu disembunyikan sedekah itu sehingga tiada diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Dia tak tunjuk tuan-tuan sekalian. Dia tak perlu mencari perhatian manusia. Kita zaman sekarang lagi senang. Sekarang ada sedekah online tuan-tuan sekalian. Siapa pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Siapa pun tak tahu. Tapi kita bila kelebihan ni, mulut datai tuan-tuan sekalian, hati pun tuan-tuan sekalian, nafsu pun tunjuklah tuan-tuan sekalian. Dia kata semua dalam bab kelebihan. Dalam bab kelebihan ni tuan-tuan sekalian, jangan tunjuk. Dia punya rule dia double-nya, lakukan, lupakan. Jangan tunjuk. Tuan-tuan kat luar dah cerah, tuan-tuan jangan tengok, jangan pandang belakang, tengok depan. So nanti dia akan mengganggu emosi dia. Nanti kita nak biar insyaAllah dah selesai. Ada seorang ni tuan-tuan sekalian, kita terus nak tunjuk, kata kita tak perlu. Yang kita cari hanya perhatian Allah. Biarlah apa-apa sangkaan manusia pun, sebab akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan dia akan menilai kita. Ada seorang ni kata sekalian, dia seorang syekh warok, kata sekalian, tak ibadat. Dia tukang jahit. Dia seorang tukang jahit. Dia jahitannya kemas. Dia banyak pelanggan-pelanggan yang hantar dan mendapat keuntungan yang banyak, pendapatan yang banyak. Tapi orang tak nampak dia sedekah. Orang tak nampak yang dia sedekah. Ada seorang lagi kata sekalian, dia si penjual daging. Dia berada di satu sudut di jalan, bahagian jalan ada si penjual daging.
dia kerap bersedekah, banyak bersedekah, setiap hari dia sedekah. Jadi orang tengok, orang bandingkan, apa tadi ni penjual daging pun kerap bersedekah, yang ni tuan syekh warak katanya tapi tak bersedekah. Macam mana? Orang jadi tu dengar-dengar orang cakap tentang dia, tak kisah. Apa yang berlaku, tuan-tuan, tak lama selepas itu dia meninggal. Bila dia meninggal, tuan-tuan, si penjual daging ni berhenti sedekah. Bila dia meninggal, penjual daging ni berhenti sedekah. Orang tanya, wahai si penjual daging, kenapa dulu kau rajin bersedekah? Kenapa kau sekarang tak bersedekah? Dia kata, sebenarnya yang aku sedekahkan itu ditanggung oleh syekh si tukang jahit. Maksudnya tak nampak kan, tapi lepas mati baru timbul, tuan-tuan. Tak apa, bila timbul selepas mati, tuan-tuan, amalan kita dah lock. Maksudnya dah selamat dah. Lepas tu jaga-jaga, tuan-tuan, amalan kita lama-lama dulu pergi haji, pergi umrah, masuk dalam Raudhah, timbul balik. Orang cakap, kita pergi cerita lebih-lebih, jadi riak, risiko dia hangus. Tapi kalau dah lepas mati, memang dah lock, selamat dah amalan tersebut. Sebab tu jaga-jaga, tuan-tuan. Sebab tu dalam bab kebaikan, biar lakukan, lupakan. Maksudnya jangan cerita, tuan-tuan. Jangan, orang ulama kata, kamu kena jaga amal baik kamu ini, kelebihan ini seperti mana. Lebih lagi kamu menjaga daripada kamu menjaga aib kamu. Mana ada orang nak tunjuk aib, orang sorok, kita kena sorok lagi amal baik kita lebih daripada kita sorok aib kita. Sebab risiko dia hangus, tuan-tuan, tidak ada makna. Buka-buka buku amalan zero, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi ilmu, dan tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Moga Allah Ta'ala membantu kita untuk menjadi hamba-Nya yang baik, dan moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang baik, pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang taat daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.